Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tajuk pada minggu ni saya kongsikan berkaitan cabaran globalisasi terhadap agama dan peradaban. Jadi kita punya kursus ni tajuknya pun memang berkaitan peradaban, budaya dan peradaban. Jadi globalisasi ni antara cabaran lah ataupun ancaman yang ada. Di sebalik nama globalisasi itu ada cabaran-cabaran, ada ancaman-ancamannya dan ada kesan-kesannya yang tersendiri terhadap agama Islam lah. Jadi perkataan globalisasi ni kalau kita lihat dalam subjek CTU 101, dia merupakan antara bentuk ancaman yang ada terhadap umat Islam. Kalau umat Islam tu ancamannya ada dalam bentuk dua bentuk, iaitu ancaman dalam bentuk dalaman dan juga luaran, dan globalisasi ini merupakan antara bentuk ancaman luaran lah terhadap agama dan peradaban. Okey, apa yang akan kita kongsikan dalam topik pada minggu ni? Iaitulah yang pertamanya berkaitan apakah yang dikatakan globalisasi itu apa dia, definisi globalisasi, kemudian perkembangan globalisasi, yang ketiga matlamat globalisasi Barat dan Islam, yang keempat implikasi globalisasi ke atas peradaban manusia, yang kelima, strategi dan cabaran menghadapi globalisasi, dan yang keenam, kesimpulanlah berkaitan topik globalisasi ni. Okey, iaitulah kita akan cuba memahami ada empat domain lah, ada empat kita punya bentuk kognitif kita. Yang pertama, pemahaman atau memahami, iaitulah kita nak cuba fahamkan apakah konsep dan pengertian globalisasi. Kata kunci dia pengertian lah, apa itu globalisasi. Kita faham, kemudian kita mengenal pasti. Yang keduanya, kita mengenal pasti apakah strategi dan cabaran dalam menghadapi globalisasi. Kemudian kita dapat huraikan apakah perkembangan globalisasi dari pelbagai aspek. Dari segi kita dapat huraikan. Dan yang kelima, kita dapat menilai apakah kesan globalisasi pada masa kini terhadap peradaban. Ataupun kita katakan terhadap peradaban Islam lah. Okay, ini empat perkara. Okay, kita pergi yang pertama dulu, kaitan globalisasi. Okay, globalisasi menurut Kamus Dewan, edisi ketiga, bermaksud globalisasi itu fenomena yang menyebabkan dunia kelihatan mengecil daripada segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat. Zahirnya secara umumnya ni kita dapat lihat globalisasi itu, kalau kita asalnya perkataan daripada bahasa Inggeris kan, globalization, global. Kalau globe tu, kita dapat globe tu macam dunia. Kalau globalisasi ni kita nak mengecilkan dunia tu dalam. Jadi ia satu fenomena yang menyebabkan dunia ni semakin mengecil. Kalau zaman kecil-kecil dulu kita lihat dunia ni semakin besar kan, dunia besar, luas. Apa gambaran tentang dunia ni? Tapi apabila dunia ni semakin mengecil, kesan daripada perkembangan teknologi maklumat ni, maka itulah dikatakan sebagai globalisasi. Fenomena menyebabkan dunia kelihatan kecil dalam pandangan kita lah. Okey, dari pandangan sudut mata pandangan sarjana Islam ni, globalisasi ni kita boleh kaitkan atau menyamailah satu konsep dalam agama Islam ni, iaitu kesejagatan ataupun universal, ataupun dalam bahasa Arabnya alamiyah, yang dibawa oleh Islam. Kita dah belajar sebelum ni apakah ciri-ciri keistimewaan Islam tu, antaranya ialah universal kan, bersifat universal, jagat ataupun alamiah. Jadi globalisasi ni merupakan istilah daripada Barat yang boleh dikatakan hampir menyamailah dan universal yang ada dalam agama Islam. Kalau kita kaitkan dengan istilah yang lain, contohnya macam sesuatu yang menggambarkan tentang tingkah laku atau perilaku manusia itu, dalam Islam kita ada istilah khusus, iaitu kita namakan sebagai akhlak. Tapi Barat mereka tidak berteraskan kepada bahasa Arab, mereka yang menggambarkan tentang tingkah laku itu, tapi mereka menggunakan istilah lain, iaitulah etika, ethics ataupun ethos kan. Itu istilah mereka. Jadi juga sama juga konsepnya. Globalisasi itu istilah daripada Barat. Dalam Islam kita boleh katakan sebagai kesejagatan ataupun universal lah. Bersifat universal atau Islam bersifat sejagat. Okay, yang pertama tu berada dalam kelasnya yang tersendiri dari segi kosmologi, epistemologi, metafisik dan Weltanschauung. Kan? Jadi sejagat menurut kacamata Islam ni dia tidak sama sebagaimana sejagat yang ada ataupun globalisasi yang ada pada istilah. Kita punya sudut pandang sendiri, berbeza dengan globalisasi yang dibawa oleh Barat.
Islam mengiktiraf kewujudan dan cara hidup yang berbeza. Islam ni mengiktiraf apa-apa yang ada dekat dunia ni, kita pun ada kita punya kepercayaan. Allah tu menjadikan satu tidak sia-sia, adanya kepelbagaian untuk sama-sama kita meneliti, memahami dan akhirnya mewujudkan satu pandangan yang akhirnya merujuk kepada kuasa Allah SWT kan. Adanya kepelbagaian bangsa, kepelbagaian budaya, cara hidup yang berbeza, manusia warna kulit yang berbeza, semua tu akhirnya kepada Allah Ta'ala Maha Kuasa. Dan Nabi Muhammad SAW juga ada menyatakan yang Allah berfirman, inna akramakum indallah asqakum. Pun berbeza-beza kulit, berbeza-beza bangsa, berbeza bahasa, tempat dan negara sebagainya, tapi yang paling mulia di sisi Allah, Allah katakan ialah orang yang paling takwa kan. Itu kata sejagat lah. Kemudian setiap manusia ni tanpa mengira bangsa, keturunan adalah setaraf di sisi Tuhan. Sama sahaja kan. Belajar, kita ulang balik tentang konsep qada dan qadar ataupun takdir. Sesungguhnya hidup ni hanyalah ujian sahaja. Sama ada bangsa Arab ke, bangsa Melayu, ataupun berkulit putih, berkulit hitam, ataupun berkulit sawo matang, kalau orang Jawa kan. Ataupun mungkin sempurna kejadiannya, cukup sifatnya, ataupun ada yang cacat, ataupun kekurangan, ataupun kurang upaya kan. Itu hanya di dunia saja, tapi di akhirat nanti semua sama. Untuk yang sempurna juga jadi itu ujian lah. Jadi samalah sisi Allah ni. Allah tidak lihat pada apa-apa semua tu, itu semua ujian saja, tapi Allah hanya lihat pada bagaimana meneruskan kehidupan ni dalam bentuk yang Allah mintalah, ikut apa yang Islam ajarkan. Kemudian Islam ni membuka jalan kepada kesatuan seluruh bangsa. Membuka jalan kepada kesatuan seluruh bangsa. Islam tidak mengutamakan perpecahan, tapi Islam membawa satu pandangan supaya bersatu padu kan. Bersatu padu atau kesatuan atas nama mentauhidkan Allah SWT, mengesahkan Allah kan. Ini sejagat dalam pandangan Islam lah. Kemudian secara umumnya globalisasi ni kita boleh faham sebagai istilah pendeknya dunia tanpa sempadan. 3 perkataan, dunia tanpa sempadan. Kalau ditanya, sebutkan 3 perkataan yang menggambarkan tentang globalisasi. Antaranya ni lah dunia tanpa sempadan. Maksudnya bebas. Kalau zaman kecil-kecil dulu kita lihat Malaysia kan, kita hidup, contoh kita tinggal di kampung, kita cuma nampak kampung tu je. Selagi kita tak keluar, kita tak nampak rupanya luas dunia ni kan. Ada kampung sana, ada daerah, ada negeri, ada negara dan ada wilayah yang lebih besar kan. Jadi globalisasi ni umumnya melihatkan dunia ni tak ada sempadan rupanya. Tak ada batas. Bebas kan. Itu pandangan tentang globalisasi lah yang pertama. Yang kedua, dia membawa pandangan atau maksud dunia milik semua. Dunia ni bukan milik seseorang individu atau milik sesuatu bangsa atau kaum, tapi milik semua. Ataupun tiada lagi dasar tutup pintu. Tiada lagi dasar tutup pintu. Kalau negara Malaysia contohnya mengamalkan dasar tutup pintu, semua aktiviti ekonomi, semua aktiviti kebudayaan dan sebagainya hanya kita lakukan dalam negara kita tanpa ada campur tangan negara-negara luar, ataupun hubungan dua hala dengan negara luar, maka kita lihat negara tersebut boleh katakan mundur lah. Jadi globalisasi ini membawa satu kefahaman tiada lagi dasar tutup pintu. Kemudian perkongsian sumber dan maklumat. Perkongsian sumber dan maklumat ni, semua maklumat kat dunia ni dapat dikongsikan dalam tempoh yang sekejap kan, akibat kemajuan teknologi maklumat kan. Kalau kita lihat dari aspek ekonomi, apakah globalisasi ekonomi? Kalau di skop ekonomi, dia mestilah berkaitan ekonomi kan. Jadi kita lihat di sini globalisasi ekonomi ini merujuk kepada satu proses yang membolehkan pasaran kewangan dan pelaburan untuk beroperasi di peringkat antarabangsa. Globalisasi antarabangsa sebagian besarnya adalah hasil daripada pembatalan kawal selia dan peningkatan ekonomi secara berkesan. Ini pandangan Colin Kamus. Ini berkaitan ekonomi lah. Tapi kita nak lihat kepada dari aspek budaya dan juga agama kan. Perkembangan globalisasi. Globalisasi ini perkembangannya kita boleh lihat daripada 3 aspek, iaitu agama, bagaimana berkembangnya globalisasi itu dari aspek agama, kemudian yang kedua kebudayaan dan yang ketiga pendidikan. Ini ketiga-tiga aspek ni globalisasi itu masuk dalam aspek ni. Agama tu. Kalau agama dulu kita lihat agama Islam hanyalah agama Islam, pure Islam, dasar-dasar asas-asas Islam kita terapkan, tapi kesan daripada globalisasi ni seolah-olahnya macam ada campur tangan atau memasukkan sesuatu elemen yang tidak menepati Islam tapi dimasukkan secara halus. Itu kesan daripada globalisasi lah. Begitu juga kebudayaan dan pendidikan.
Okey, globalisasi agama ia memperlihatkan berlakunya penyulaman. Ini tadi, penyulaman unsur-unsur baharu dalam proses perkembangan agama. Penyulaman ini boleh berunsur positif dan juga negatif. Menyatakan Ibrahim Khalil Noh mengatakan globalisasi agama ni satu proses penyebaran agama kepada kelompok manusia yang lain. Globalisasi kan dia global. Dalam istilah minggu lepas kalau masih ingat sekularisasi konsep yang samalah. Kalau sekularisasi tu dia nak mensekularkan suatu kelompok atau manusia yang lain, globalisasi ni dia nak cuba menyebarkan, menyebar luaskan. Kalau globalisasi agama maksudnya nak menyebarkan agama lah. Kalau globalisasi kebudayaan nak membudayakan keseluruhan dunia dengan budaya yang sama kan. Jadi penyebaran agama ni boleh berlaku sama ada berlakunya pertukaran agama ataupun nilai-nilai agama sahaja diasimilasi kepada agama yang sedang dianuti oleh individu masing-masing. Contohnya kalau kita sekarang ni beragama Islam, jadi globalisasi agama ni maksudnya ada elemen unsur-unsur agama lain, contohnya agama Kristian, agama Buddha, agama lain lah yang ada kat dunia ni cuba serap dalam agama kita. Dan kita yang beragama Islam pun sedikit terkesan dengan unsur-unsur agama lain tadi. Itu berlakunya asimilasi lah, berlakunya globalisasi agama. Kesannya daripada apa? Kesannya daripada bebasnya sumber maklumat yang dapat dicapai. Kesan daripada perkembangan teknologi lah. Okey, Islam agama global. Islam tadi agama sejagat, universal, global kan. Jadi menurut Maran Ramping ni, globalisasi dalam era Islam tertonjol dalam 4 bidang. Dalam agama Islam ni kita ada globalisasi dia, iaitulah global dalam bidang ilmu, dalam bidang ekonomi, dan dalam bidang agama dan dalam bidang sains dan teknologi. Tidak heran kalau kita katakan Islam tu muncul sebagai pencetus dan penggerak utama globalisasi pada masa lampau, masa sebelum ni atau pada masa-masa akan datang. Kalau kita rujuk juga pada sebelum ni yang belajarkan subjek sains dan teknologi Islam tu, bagaimana pada zaman era kemunculan era keturunan Islam tu muncul tokoh-tokoh Muslim ni yang telah pun mendahului dalam aspek-aspek sains dan teknologi kan. Contohnya yang semua telah bentangkan berkaitan perubatan. Contohnya telah pun menjadi perintis lah dalam bidang perubatan dan sebagainya kan. Jadi itu maksudnya dalam masa yang sama Islam tu adanya unsur global lah sejagat telah mendahului dan telah membawa perkembangan tersebut ke serata dunia. Kesannya dalam tamadun Islam ataupun negara-negara Islam tapi telah pun berpindah teknologi yang ada tu ke negara-negara lain kan. Negara-negara barat Eropah contohnya telah pun mengambil maklumat atau mengambil manfaat daripada hasil-hasil yang telah ditinggalkan oleh tokoh-tokoh Muslim yang sebelum ni kan. Itu maksudnya ada elemen globalisasi lah dalam agama Islam. Ni contohnya liberalisme. Ni pun globalisasi juga. Fahaman yang telah pun serap dalam kita punya globalisasi kebudayaan, iaitu budaya-budaya yang ada di barat ataupun di mana-mana dunia pun telah pun dijadikan ataupun menjadi satu budaya yang sama. Macam kita kalau ingat dalam elemen sekularisasi sebelum ni, antara matlamatnya ialah cuba menghasilkan satu budaya yang sama dalam dunia ni. Maksudnya satu dunia ni semua budaya yang sama kan, budaya yang diacu oleh ikut acuan barat lah. Itu maksud adanya globalisasi dalam kebudayaan kan. Apa ciri-ciri berkembangnya globalisasi kebudayaan ni? Kalau dapat baca semua ni, berkembangnya pertukaran kebudayaan antara bangsa. Budaya di barat ada juga budaya di timur, ataupun budaya di timur ada juga budaya di barat. Bercampur kan, berkembang, bertukar. Kemudian penyebaran prinsip kebudayaan, berkembangnya pelancongan dan juga kemasukan individu daripada negara-negara lain dalam masa yang sama membawa budaya yang sama juga. Okey, globalisasi bidang pendidikan. Tadi bidang agama. Ni bidang pendidikan pula. Jadi globalisasi dalam bidang pendidikan ni kalau kita lihat peluang terhadap pembelajaran berterusan. Pendidikan ni juga memerlukan tahap atau keperluan terhadap pembelajaran berterusan. Pembelajaran berterusan ni ialah meneruskan kita punya pendidikan ni bukan hanya terhenti pada zaman sekolah menengah, zaman universiti dan sebagainya, tapi ia konsep yang berterusan sehingga bila-bila pun akan belajar. Maksudnya bila berterusannya proses pembelajaran ni, maka kat situ adanya unsur globalisasi dalam pendidikan lah. Kemudian kualiti guru pun terlibat juga dalam globalisasi ni. Guru tu bukan hanya
guru yang ada maklumat atau kepakaran yang sedia ada, tapi perlu ditambah baik dengan elemen-elemen yang baru supaya kualiti guru tadi meningkatlah seiring dengan meningkatnya proses pendidikan ni yang terkesan daripada globalisasi. Kemudian pembentukan jati diri murid pun sama juga, terkesan juga dengan globalisasi ini. Kalau zaman dulu tidak adanya internet, tiadanya teknologi handphone dan sebagainya, diri murid tu jati dirinya dibentuk dalam keadaan seperti ini. Sekarang zaman teknologi maklumat berkembang, internet pun semakin meluas, pelbagai maklumat telah pun ada dalam internet tu boleh dicapai masa, maka jati diri murid yang ada pada zaman sekarang pun berbeza dengan jati diri murid yang ada pada zaman dahulu, kesan daripada globalisasi juga. Begitu juga pengurusan pendidikan, pengurusan teknologi komunikasi dan maklumat, semuanya terkesan dengan globalisasi. Ada positifnya, ada negatifnya, ada baik, ada buruknya lah globalisasi ni. Sama juga macam akhlak. Akhlak tu ada mahmudah, ada juga mazmumah. Pilihan di tangan kita. Penentuannya bagaimana? Kita lihatlah pada iman kita, pada kita punya pegangan kita bagaimana kan. Kalau kita iman kuat, pegangan kita kuat, maka kita akan pilih sesuatu yang beri manfaat atau positif lah. Tapi kalau sebaliknya yang kita akan dapat. Apakah matlamat globalisasi Barat dan Islam? Matlamat, kita bandingkan dari segi matlamatnya. Matlamat globalisasi Barat dan Islam. Kalau Barat ini di sini dilihat, matlamatnya ialah penjajahan. Konsep penjajahan moden lah kita katakan. Kalau globalisasi pada zaman dulu dalam bentuk fizik, dengan adanya penjajahan menggunakan senjata, menggunakan tentera dan sebagainya. Tapi zaman moden ni takkan nak menggunakan cara yang sama kan, dalam bentuk contohnya. Tapi dia menggunakan pendekatan yang lain, iaitulah pendekatan globalisasi dalam bentuk perkembangan teknologi kan. Satu bentuk penjajahan dan cubaan lain dari sudut ekonominya, politiknya, kebudayaannya, ideologinya di bawah nama globalisasi. Jadi kita boleh katakan globalisasi ini merupakan idea ataupun pemikiran daripada Barat dalam proses untuk menjajah negara-negara lain dalam era moden lah. Dalam Islam berbeza. Islam bukan bermatlamatkan globalisasi ataupun unsur kesejahteraan atau universal yang ada dalam Islam itu bukan matlamatnya untuk menjajah. Bukan matlamatnya untuk menjajah. Ada 4 ayat dalam 4 surah yang berlainan ni. Nanti kita akan kongsikan yang menceritakan tentang apakah matlamat yang ada berkaitan globalisasi oleh Islam. Ini kalau lihat dalam surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami telah beri mereka menggunakan pelbagai kenderaan di darat, laut. Kami telah berikan rezeki daripada benda-benda yang baik. Kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk yang telah kami ciptakan. Nak katakan Allah memberi kefahaman kita tentang ayat ni, semua manusia tu mulia. Allah tidak memuliakan atas dasar bangsa, atas dasar warna kulit dan sebagainya, tapi semua tu mulia bila adanya iman kan. Maka dengan kemuliaan yang ada tu bukan tujuannya untuk menjajah. Sebagaimana yang dibawa oleh pemikiran ataupun pendekatan globalisasi. Kemudian ayat surah Al-Isra ayat 17, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan mereka menyungkur atas muka bumi mereka sambil bersujud. Nak katanya Islam ni meminta ataupun unsur kesejahterakan yang ada dalam Islam ni bukan untuk menjajah. Kalau kita faham konsep penjajahan tu bermaksud supaya orang yang dijajah tu ikut apa yang dibawa oleh penjajah kan, dari segi pemikirannya, dari segi apa-apalah. Tapi Islam ni sejagat tadi bukan tujuannya untuk mengikut dalam bentuk penindasan ataupun untuk menindas manusia yang dijajah, tapi akhirnya untuk supaya manusia tadi menyungkur. Menyungkur maksudnya menghambakan dirilah dalam keadaan bersujud. Bersujud apabila disampaikan suatu berita yang benar lah. Itu matlamatnya. Kemudian dalam surah yang seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakallazi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran ataupun Al-Furqan tu
kepada hamba-hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Tujuan kesejahteraan Islam ni supaya menyampaikan kebenaran Islam kepada seluruh manusia tanpa ada penindasan kezaliman. Semuanya mengarah ke arah mengikut fitrah kejadian manusia lah. Tidak ada penindasan. Begitu juga dalam surah seterusnya ni, kalau semua lihat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sama yang sebagai saya nyatakan tadi. Kewujudan atau penciptaan manusia sama saja di sisi Allah, tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Semuanya sama, kecuali orang yang bertakwa tu maka kedudukannya tinggilah. Orang yang tidak bertakwa, kedudukannya akan rendahlah, berbeza dengan orang yang bertakwa. Apa kesan? Apa kesan implikasi ke atas peradaban manusia? Pendekatan globalisasi yang ada elemen-elemen tersembunyi ni yang dibawa oleh Barat ni, dia ada kesan-kesan dia. Okey, kalau kita lihat dulu, apakah itu industri 4.0, revolusi industri 4.0? Ialah istilah yang sering digunakan untuk merujuk kepada proses pembangunan dalam industri pengeluaran dan otomasi ke tahap lebih pintar dari yang sedia ada dengan teknologi yang lebih sesuai dan fleksibel. Ini bermaksud mesin akan beroperasi secara bebas atau bekerjasama dengan manusia. Mesin akan beroperasi secara otonomi, iaitu menjadi entiti bebas yang akan mengumpul data dan menganalisa. Ini mengikut yang dinyatakan oleh root of science. Jadi revolusi 4.0 ni menyatakan perkembangan industri pengeluaran ke tahap yang lebih pintar. Berbeza dengan 3.0, 2.0 atau 1.0. Tapi kita semua sekarang ni ke arah 5.0, maka lebih pintar lah kita punya teknologi ni. Itu secara umumnya berkaitan apakah yang dikatakan revolusi 4.0 ni. Okey, kemudian kalau kita lihat di sini revolusi penulisan 4.0, semuanya ke arah unsur pintar. Pintar maksudnya adanya elemen perkembangan teknologi yang pesat lah, yang lebih maju dibanding dengan sistem komputer ataupun teknologi maklumat sebelum ni. Kalau kat bawah tu dilihat tu pekerjaan masa hadapan. Ni cuma satu kenyataan ataupun jangkaan lah. 65% pelajar sekolah rendah pada masa hari ini akan bekerja dalam sektor atau pekerjaan yang belum wujud di masa hadapan. Nak katanya perkembangan teknologi maklumat ni, teknologi-teknologi yang ada sekarang ni, jadi pelajar sekolah rendah pada hari ini akan bekerja pada pekerjaan yang mungkin tak wujud lagi pada zaman sekarang. Kan kesan daripada teknologi yang ada. Kalau kita lihat zaman sekarang pun, kesan daripada teknologi yang ada ni pun ramainya pekerja-pekerja yang tiada kerja kan. Semuanya dah dikerjakan atau dah dibantu atau dipermudahkan dengan wujudnya sistem perkomputeran yang lebih pintar kan. Itu kesan lah. Ni revolusi industri 4.0. Ada kesan dia, ada cabaran dia, ada realiti dia. Kalau dapat lihat ni, inilah revolusi industri 4.0 yang dibawa oleh globalisasi. Antara bentuk-bentuk pendekatan globalisasi ni, wujudnya revolusi industri lah. Semakin maju. Di sebalik kemajuan tu ada kesan dan cabarannya kepada peradaban. Okey, sekarang 5.0. Masyarakat 5.0 ni, revolusi industri 5.0 ialah masyarakat pintar yang memberi penekanan integrasi teknologi pintar dan manusia. Masyarakat ini dikenali sebagai mesin yang berjiwa, yang memberi penekanan kepada teknologi dan manusia berdasarkan kepada teras-teras yang dikaitkan dengan revolusi industri 4.0. Nak katanya, kalau 4.0 tu lebih ke arah sistem komputer ataupun yang lebih pintar, teknologi yang lebih pintar, maka 5.0 lebih lagi daripada yang 4.0. Seperti teknologi perprosesan awan atau cloud dalam penyimpanan dan prosesan data, Internet of Things, IoT, yang menghubungkan diri pintar pada peralatan dengan sambungan internet, security cyber dan sebagainya, robotik, integrasi, sistem data raya dan sebagainya. Ini 5.0 lah, kita sekarang ke arah revolusi industri 5.0. Okey, implikasi globalisasi ke atas peradaban manusia daripada 4.0 kepada 5.0. Sama juga macam yang tadi, globalisasi itu ia bermaksud kesannya tu pada aspek yang sama, iaitu agamanya, kemudian pendidikannya juga terkesan, begitu juga dengan budaya. Tiga elemen yang sama, tiga elemen utama dalam kehidupan manusia ni akan terkesan kesan daripada globalisasi yang berlaku dengan lebih pesat lagi. Okey, kemudian
adanya elemen ataupun unsur dualisme dalam pendidikan. Apa yang dikatakan dualisme? Dualisme ni ialah teori yang berasaskan dua dasar yang berlainan atau perihal yang mendua sesuatu yang berasaskan dua hal yang bertentangan. Bermaksud wujudnya dua perkara iaitu satu positif, satu negatif pada benda yang sama. Itu bertentangan lah. Bertentangan. Kalau dalam pendidikan, bermaksudnya dalam pendidikan yang satu tu wujudnya dua benda yang bertentangan. Dua benda yang bertentangan. Kalau kita lihat di sini, dalam otak manusia tu, kalau contohnya ni mentol. Kalau mentol ataupun otak lah, sebahagian daripada otak tu kita belajar pendidikan Islam, sebahagian lagi pendidikan moden. Ini maksudnya dualisme lah yang bertentangan. Islam lebih ke arah pembentukan nilai, pengajaran tentang ilmu-ilmu ketuhanan, yang satu yang bawa kepada akhirat. Tapi moden ni dia seolah-olah macam bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Islam kan. Kalau Islam ni dia antara sumber ilmu yang utama ialah wahyu. Adanya daripada Tuhan yang kita belajar sebelum ni, ilmu utama dan Islam ialah pertama wahyu. Tapi kalau moden ni lebih kepada scientific, empirical, kajian-kajian moden, kan lebih kepada kemajuan teknologi sebagainya, seolah-olahnya macam bertentangan. Maka itulah yang dikatakan konsep dualisme. Iaitu pendidikan moden, pendidikan Islam. Dualisme dalam pendidikan. Maksud pendidikan. Kalau kita lihat maksud pendidikan itu sendiri, kita pun sebelum ni dah sentuh tentang pendidikan. Iaitulah ada istilah tarbiyah, ada istilah ta'lim, ada istilah ta'dib. Ada perbezaan antara tiga-tiga istilah tersebut, kita dah pun sentuh sebelum ni. Jadi diulang sekali lagi pada kali ini, iaitu maksud pendidikan tu ialah perihal mendidik. Mendidik, iaitulah ilmu, wujudnya ilmu tentang pendidikan, ilmu mendidik pengetahuan, mendidik, ilmu didik. Ini maksud yang dinyatakan oleh Kamus Dewan. Perihal, maksud pendidikan tu ialah perihal mendidik. Kemudian dalam Kamus Bahasa Melayu tahun 97 ni mengatakan pendidikan tu ialah proses belajar. Proses belajar dan mengajar itu namanya pendidikan. Pengalaman menerima ajaran latihan didikan. Bentuk kaedah perihal mendidik. Bahawasanya apa-apa yang berkaitan pendidikan, didik itu sama ada adanya pendidik atau pengajar, adanya orang yang diajar, pendekatan mengajar, apa yang diajar, teknologi apa yang diajar tu semua itu berkaitan tentang pendidikan lah. Tapi pada 2001 ni mengatakan pendidikan tu ialah tarbiyah, pengajaran, pengasuhan, penjagaan. Maksudnya ada tiga istilah berlainan lah. Kesemuanya menggambarkan tentang pendidikan. Tarbiyah, pengajaran, pengasuhan dan penjagaan. Kemudian dualisme dalam pendidikan, iaitulah wujudnya dua sistem pendidikan yang berbeza. Yang nyatakan tadi yang berbeza, iaitulah wujudnya dua yang berbeza tu ialah pertamanya sistem pendidikan tradisional Islam dan yang bertentangannya ialah sistem pendidikan moden. Nyatakan tadi Jadi sistem pendidikan tradisional Islam ni dia lebih menumpukan pada ilmu-ilmu keagamaan semata-mata dengan mengabaikan ilmu-ilmu moden. Manakala sistem pendidikan moden menitik beratkan ilmu-ilmu moden dengan mengabaikan ilmu-ilmu keagamaan. Sebab tu dikatakan bertentangan. Sebab ilmu pendidikan Islam dengan ilmu moden ni dia membawa hala tuju yang berbeza. Satu ke arah sana, satu ke arah yang bertentangan. Ilmu Islam ke arah agama semata-mata tanpa mengambil kira tentang ilmu-ilmu dunia ni, ilmu moden. Tapi ilmu moden ni dia tidak mengarah kepada keagamaan, dia ke arah kemodenan. Maka kat situ nampak pertentangan lah. Sebab tu ada konsepnya dualisme. Kemudian masalah masyarakat Islam rata-rata bukan sahaja di Malaysia, kita telah mewujudkan dualisme di antara ilmu wahyu atau nakliyah. Nakliyah ni nakal lah. Kita pindahkan saja ilmu yang ada. Kita tak mewujudkan ilmu tu, tapi ilmu tu dah ada. Kita hanya pindahkan. Sebab tu dinamakan nakliyah. Kita pindahkan daripada mana? Daripada wahyu yang Allah SWT turunkan daripada kitab-kitabnya kan. Dengan ilmu nakliyah, bermaksudnya adanya wujudkan ilmu yang berunsur nakliyah dengan ilmu akliyah ataupun ilmu sains. Nakliyah ilmu wahyu, akliyah ilmu akal. Terbit daripada akal. Akliyah akal. Maknanya menggunakan logik ataupun sains lah. Ini menurut Perdana Menteri Malaysia sebelum ni Datuk Seri Najib Tun Razak. Maksudnya dualisme tu ialah nakliyah dan akliyah. Bertentangan. Kemudian
Seterusnya, dualisme dalam pendidikan ni yang dikatakan sebagai program pendidikan yang dimajukan di Barat tidak sesuai untuk masyarakat negara ini. Kerana program tersebut mengamalkan prinsip dualisme dan sekularisme yang memisahkan ilmu keduniaan dan ilmu agama. Maka pendekatan dualisme yang dinyatakan dekat sini sebenarnya acuan Barat dan cuba dibawa masuk ke negara-negara timur seperti negara kita, negara Malaysia. Dan pendekatan dualisme dalam pendidikan ni tak sesuai. Kenapa tak sesuai? Kerana dalamnya tu ada elemen sekularisasi atau sekularisme, iaitulah nak pisahkan dunia dan ilmu agama. Sebab tu antara kesan yang kita dapat lihat pada hari ini, ada cara berfikir orang Melayu sendiri, ilmu agama tu tak ke mana. Kalau nak ke mana, nak dapat hidup yang lebih cemerlang, lebih selesa, kena belajar ilmu-ilmu bukan ilmu agama, contohnya kan. Itu kita dapat lihatlah dalam masyarakat Melayu ada yang berfikir seperti itu. Okey. Ini kronologi. Sedikit kronologi tentang perkembangan sistem kurikulum pendidikan Islam di Malaysia. Pada awalnya tu dikelas sebagai sekolah pondok. Kalau sekolah pondok tu kan, kalau kita dalam kita punya pemikiran kita, kalau disebut sekolah pondok, sekolah tu mesti belajar tentang agama kan. Belajar dari kitab ke kitab, ada seorang ustaz mengajar kat depan kan. Itu sekolah pondok. Hanya ilmu agama sahaja di sekolah pondok. Ini pada peringkat awal pada zaman-zaman dulu. Kemudian diwujudkan sekolah yang berlainan. Kali yang kedua pada tahun 1871 menubuhkan sekolah Melayu dengan pengajaran Al-Quran dilakukan pada waktu petang, pada setelah pagi pelajaran tentang ilmu-ilmu yang lain, tentang mengira, ilmu hisab atau ilmu matematik. Kemudian penubuhan sekolah ini adalah kesan daripada kurangnya sambutan pada sekolah vernacular yang ditubuhkan oleh kerajaan Inggeris. Mula-mula sekolah pondok, lepas tu dengan sebab adanya penjajah daripada Inggeris, diwujudkan sekolah vernacular, iaitu ilmu-ilmu lain, bukan hanya ilmu agama. Tapi dalam masa yang sama dia wujudkan sekolah agama juga, tapi pada sesi petang. Sesi pagi belajar tentang ilmu-ilmu yang ada ni, ilmu hisab dan sebagainya. Kemudian selepas merdeka, pendidikan Islam ni dimasukkan dalam sistem pendidikan kebangsaan. Kesan daripada Penyata Razak, Penyata Rahman, Akta Pelajaran 1961. Kemudian kurikulum pendidikan pengetahuan Islam pada waktu ketika itu hanya tumpukan tentang elemen asas sahaja, fiqh, tauhid, sejarah Islam dan pengajaran bapa ayat Al-Quran dan hadis. Ini kronologi sikitlah bagaimana berkembangnya sistem pendidikan keagamaan di Malaysia. Bermula daripada sekolah pondok, semata-mata ilmu agama, diwujudkan sekolah yang lain dengan diubah sistemnya, pada petang baru belajar ilmu agama, pagi baru ilmu-ilmu yang lain, ilmu matematik, kemudian dimasukkan sekali dalam sistem pendidikan, tetapi hanya subjek penting saja, fiqh, tauhid, sejarah dan ayat-ayat Al-Quran. Sehinggalah ke hari ini kita pun ada dalam sistem pendidikan kita, sekolah rendah, sekolah menengah, ada pendidikan Islam, tapi tidak secara menyeluruh lah, hanya pada bahagian-bahagian tertentu saja. Okey, ini kesan dia ni. Jawi kan. Tulisan Jawi. Ini kesan dalam dualisme dalam pendidikan lah juga. Kita dapat lihat bagaimana tulisan Jawi ni semakin kurang. Kalau kita lihat di antara kita pada hari ini pun mungkin ramai yang tak dapat baca Jawi kan. Tidak boleh baca Jawi dengan baik. Sebab kalau kita lihat, kalau ingat lagi sebelum ni, pada minggu lepas, bagaimana sekularisme tu dia cuba secara halusnya untuk membawa pemikiran yang memisahkan agama tadi. Dia cuba menyelitkan bahawa belajar Al-Quran atau belajar bahasa Arab tu tidak banyak manfaatnya ataupun kurang sedap bunyinya. Berbeza dengan bahasa Melayu ataupun menggunakan tulisan Rumi kan. Jadi kesan kat sinilah. Kalau ramai orang tidak boleh baca Jawi, bermaksud dalam masa yang sama tidak boleh membaca Al-Quran. Jawi dan Al-Quran dia ada perkaitan yang rapat lah. Banyak huruf-hurufnya hampir sama kan. Sebab itulah, kalau boleh baca Jawi, insya-Allah boleh baca Al-Quran. Kalau boleh baca Al-Quran, insya-Allah dia pun mudah baca Jawi. Tapi kalau tidak boleh baca Jawi, tidak mengenali huruf-huruf Jawi, maka Al-Quran pun akan tidak dapat didekati dan tidak boleh baca dengan baik. Ini kesan daripada Jawi lah. Ini pun ada elemen globalisasi atau sekularisasi dalam aspek bahasa dan tulisan. Ini contoh video yang sudah semua pernah tengok kan. Bagaimana yang dihasilkan oleh Piramli ni tentang tulisan Jawi kan. Nak katanya pada waktu tu pun dia cuba tunjukkan huruf-huruf Jawi tu, huruf-huruf hijaiyah tu pun tidak dikenali walaupun dah tua kan. Tidak diketahui. Jim mata satu.
kan. Kata huruf jim tapi kata jin ada mata satu kan. Maksudnya nak katanya sampai ketua kalau tidak dapat mengenali huruf Jawi, maka kesannya bagaimana dengan Islam kan? Akan beri kesan yang buruk lah. Sedikit selingan tentang bagaimana huruf Jawi tadi yang saya kongsikan tadi. Okay, kemudian kita lihat berkaitan implikasi globalisasi ke atas peradaban manusia. Menurut Profesor Madar Datuk Osman Ibrahim mengatakan kemunculan industri 4.0 ni adalah satu perkembangan terbaru yang memberikan kesan kepada ramai, terutamanya pihak institusi pengajian tinggi. Revolusi industri ni dalam aspek pendidikan ni memberi kesan. Banyaklah kesan-kesannya kalau kita dapat lihat. Ini berkaitan pandangan yang dinyatakan oleh Profesor Madar Datuk Osman Ibrahim daripada UTM. Kemudian menurut Profesor Dr. Syed Nakib Alatas ni mengatakan punca berlakunya pendidikan yang bersifat dualistik ni ialah berakar dari pembentukan fahaman dan pemikiran barat terhadap ilmu yang dipengaruhi oleh falsafah maupun konsep dualisme dan sekularisme. Nak katanya pendekatan dualisme atau dualistik ni adalah puncanya asalnya ialah daripada barat lah. Iaitulah daripada pemikiran sekularisme. Kita dah belajar pada minggu lepas kan. Sekularisme tu ataupun sekularisasi tu proses nak mensekularkan tu banyak skop-skop yang dimasuk, antaranya ialah tentang alam dan manusia sebelum ni, kepimpinan dari segi penilaian baik dan buruk. Begitu juga dalam pendidikan dia cuba menyelipkan bahawa agama tu tidak penting dalam kehidupan. Sebab itulah berlakunya dualisme. Cuba memisahkan agama daripada pendidikan. Itulah kesan daripada globalisasi yang negatif ni lah. Jadi sebalik perkara ataupun kesan negatifnya, ada juga faedah dalam globalisasi ini. Kalau kita dapat lihat, apa faedah-faedah yang ada dalam globalisasi? Yang pertamanya, faedahnya ialah berdaya saing dalam pelbagai disiplin ilmu. Wujudnya globalisasi dalam pendidikan ni, kesan daripada teknologi yang semakin maju, semakin pintar, semakin mudah dicapai, maka adanya berdaya saing, persaingan dalam pelbagai disiplin ilmu. Kemudian yang kedua, komunikasi ilmu merentasi pelbagai budaya. Ilmu dapat direntasi dalam bentuk pelbagai budaya. Kalau kita lihat dalam musim pandemik yang tidak ada habis lagi ni, COVID-19 ni, kita dapat lihatlah kesan ni bagaimana ilmu tu dapat dikomunikasi, dapat dihubung, merentasi pelbagai budaya. Guru berada di satu tempat yang jauh, pelajar atau murid berada di satu tempat yang berlainan. Hanya dijumpakan, dikomunikasi melalui pendekatan teknologi maklumat yang semakin canggih kan. Kemudian yang ketiga, kesedaran tentang pendidikan menambah kualiti dalam penghasilan produk dan perkhidmatan. Pendidikan semakin mudah dicapai, semakin mudah diketahui. Kalau kita dapat lihat juga musim-musim PKP ni, ramai yang berada di rumah. Kalau
hari-hari menghadap internet, maka pelbagai maklumat, pelbagai pendidikan kita dapatkan. Yang tidak pandai masak dengan sebab PKP pandai masak. Yang tidak pandai bertukang dengan sebab PKP ramai yang pandai bertukang. Ramai macam-macam lah yang pandai, yang sebelum ni mungkin tidak pandai mengaji, mungkin boleh cari kat internet mengenai cara-cara mengaji pun akan lebih pandai mengaji dengan sebab adanya kesedaran mencari pendidikan dalam bentuk yang lebih moden dengan perkembangan teknologi maklumat lah. Kemudian yang keempatnya, perkembangan teknologi memberi faedah kepada pelbagai lapisan masyarakat. Teknologi yang ada ni memudahkan. Memudahkan dari segi apa? Pelbagai lah. Sama ada contohnya nak bayar bil api pun tidak perlu pergi ke tempat-tempat bayaran, ke pejabat pos sebagainya. Hanya cukup kita menghadap kita punya internet tu dan boleh buat pelbagai transaksi berkaitan kewangan, pembayaran bil-bil, utility dan sebagainya kan. Maksudnya memudahkanlah. Memudahkan pelbagai lapisan masyarakat. Itu faedah yang ada. Di sebalik negatif ada positifnya. Bergantung pada siapa yang menentukan sama ada nak ambil negatif ataupun nak ambil yang positif. Ini kesan globalisasi terhadap bidang pendidikan. Banyak kalau dapat lihat antaranya ialah pendidikan negara ini menjadi terbuka. Pendidikan yang ada di sebuah negara, rakyat daripada negara lain boleh ambil, boleh belajar menggunakan pendekatan ODL, online distance learning dan sebagainya kan. Kemudian memikirkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Sebab semakin berkembang globalisasi, pendidikan atau ilmu semakin dekat boleh dicapai oleh jari masing-masing, hanya menekan keyboard dan sebagainya. Maka bahasa-bahasa yang ada tu ialah bahasa Inggeris kan, sebagai bahasa global, dikatakan sebagai bahasa dunia kan. Maka bahasa Melayu diketepikan. Kemudian memusatkan pengkomersialan pendidikan, menafikan pendemokrasian pendidikan, penghayatan ilmu semakin terhakis. Penghayatan ilmu perlunya ada penjelasan daripada guru-guru kan. Tapi apabila pendidikan hanya menghadap gadget dan sebagainya, maka penghayatan tu semakin terhakis lah. Kemudian persaingan positif, persaingan antara graduan tempatan dan luar negara, maklumat lebih banyak, ahli korporat pendidikan mengaut keuntungan dengan sebab pendidikan yang globalisasi ni dan sebagainya. Itu banyaklah kesan-kesan ni, semua boleh baca kat sini. Kemudian kesan globalisasi terhadap peradaban juga dari aspek-aspek yang berlainan. Akhlak, bahasa, makanan, pakaian dan hiburan. 5 skop kehidupan manusia ni yang terkesan dengan globalisasi industri 4.0 hingga 5.0. Okey, apakah kesan negatif yang ada pada peradaban manusia kesan daripada globalisasi? Kat sini ada 4. Yang pertamanya, sumber Islam seperti Al-Quran dan As-Sunnah serta karya-karya ulama yang menjadi terah dalam pelbagai aspek kehidupan Islam dipinggirkan atas nama kemodenan. Sumber Islam yang utama kita dah tahu yang dikenali sebagai wahyu. Wahyu itu ialah Al-Quran dan As-Sunnah serta peninggalan kitab-kitab rujukan utama dalam Islam yang dikarang oleh ulama-ulama Islam dalam pelbagai aspek diketepikan atau dipinggirkan. Sebab pelajar ataupun murid boleh mencari maklumat hanya melalui teknologi maklumat, internet saja, type dah jumpa kan. Maksud kitab-kitab Al-Quran, kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama tidak lagi dirujuk secara fizikalnya, tapi hanya dirujuk secara maya saja, menggunakan aplikasi yang lebih canggih pada zaman sekarang ni kan. Kemudian yang kedua, sumber utama juga dikikis dari masyarakat Islam yang gairah menerima konsep pendidikan yang dibawa oleh Barat. Sumber utama juga dikikis oleh masyarakat Islam. Yang cakap tadilah kalau sumber utama dalam agama Islam ialah Al-Quran dan Sunnah. Tapi semakin dikikis sebab terlalu mengagungkan dan rasa moden sangat apa yang dibawa oleh Barat. Kita pun terikut-ikut dengan apa yang dibawa oleh Barat kan. Kemudian yang ketiga, perkara yang melibatkan logical, empirical, material dianggap sebagai satu pegangan dalam segala tindakan. Inilah juga pandangan ataupun pemikiran yang dibawa oleh sekularisme. Kalau masih ingat sebelum ni, sekularisme. Dia hanya mementingkan logik yang boleh difikirkan oleh akal semata-mata. Mereka menolak wahyu kerana wahyu tu sebagai mitos. Jadi apa yang dibenarkan oleh akal dalam bentuk logikal, dalam bentuk kajian empirikal, material kebendaan, itulah dia yang betul. Maka terkesan jugalah kepada negara-negara lain apa yang dibawa oleh globalisasi ni.
Kemudian fahaman-fahaman seperti hedonisme yang dicanangkan oleh Barat berjaya meresapi pemikiran yang akhirnya melahirkan tingkah laku akhlak yang bercanggah dengan nilai-nilai Islam yang sebenar. Fahaman hedonisme. Dalam kumpulan kelas ni pun ada pelajar yang buat tajuk ni kan. Maka kita akan cuba kongsikanlah apa sebenarnya yang ada pada hedonisme ni, fahaman-fahaman ni. Ini antara contoh fahaman yang dibawa oleh Barat ataupun sekularisasi ataupun sekularisme. Ini kesan buruk dia. Kalau ditanya, dia harap dapat fahamlah apa kesan buruk yang ada, kesan daripada di sebalik globalisasi. Okey, implikasi globalisasi terhadap peradaban manusia. Kesan globalisasi yang menimpa umat Islam pada masa kini telah pun dijelaskan oleh Rasulullah SAW sejak 1400 tahun yang lalu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau dapat lihat ni, satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW telah bersabda, sudah pastinya kamu akan mengikuti cara hidup umat sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga jika mereka masuk ke lubang dhab sekalipun, kamu tetap mengikutinya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, adakah Tuhan maksudkan orang Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Nak katanya Nabi Muhammad telah pun ada satu, atau kita boleh katakan firasat lah, rasa lah maksudnya, satu firasat, satu ramalan. Pada akhir zaman nanti, orang Islam ni akan ikut apa sahaja yang dibuat oleh Yahudi dan Nasrani. Contohnya sekarang lah, kalau kita dapat lihat maksudnya apa yang dibuat oleh orang Yahudi, orang Nasrani, dari segi hiburannya contohnya, dari segi apa-apalah teknologinya, maksudnya kita akan ikut mereka kerana kita membayangkan, menjangkakan mereka tu moden dan sesuatu yang moden tu kita kena ikut. Kan? Ni Nabi telah meramalkan. Jadi kalau kita terikut, maka kita termasuklah dalam ramalan yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW ni. Maka kita kena berhati-hatilah. Kerana apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW itu ada benarnya dan telah pun terbukti kebenarannya pada zaman sekarang lah. Okey, apa strategi cabaran globalisasi ni? Strategi dalam menghadapi globalisasi ada 4 perkara. Yang pertama, kita kena sedar. Adanya kesedaran. Kita kena sedar, tingkatkan kita punya kesedaran dari pelbagai lapisan masyarakat terhadap globalisasi dan tamparannya. Maksudnya kita kena tahu globalisasi itu bukan daripada Islam dan kita kena tahu apa kesan-kesan buruknya di sebalik globalisasi. Kalau kita sedar, maka kita pun dapat menanganinya dengan lebih baik. Sama juga macam pelajar. Kalau kita belajar, kita sedar kita ni pelajar, maka kita akan belajar dengan betul-betul. Tapi kalau kita tidak sedar, maka kita pun akan buat apa yang tidak patutlah kita buat. Kemudian yang kedua, strateginya ialah adanya pembangunan menyeluruh, secara menyeluruh. Iaitulah pembelajaran secara berterusan adalah keperluan mutlak dalam era globalisasi. Maksudnya secara berterusan. Maksudnya kita kena belajar, terus belajar supaya apa yang ada kita akan dapat tahu lebih baiklah. Kalau cabarannya lebih baik, cabarannya itu negatif, kita akan cuba belajar untuk menanganinya ikut cara yang lebih baik supaya kita tidak terkesan dengan negatif yang ada pada globalisasi. Kemudian penlibatan, penyertaan pelbagai lapisan masyarakat dalam menghadapi isu-isu globalisasi. Maksudnya isu-isu globalisasi apa contohnya? Contohnya macam hedonisme, kapitalisme, kan, hiburan melampau dan sebagainya itu, dualisme dan pendidikan. Maka kalau semua lapisan masyarakat dapat serta secara bersepadu, maka akan dapat selesaikan isu-isu berkaitan globalisasi. Kemudian yang keempat tu anjakan paradigma, bersaing secara holistik dalam pelbagai sektor. Bersaing secara menyeluruh, holistik ataupun menyeluruh dalam pelbagai sektor. Ini antara strategi lah dalam menghadapi cabaran globalisasi. Okey, perubahan. Perubahan trend dalam pelbagai aspek. Ini cabaran. Apa cabaran yang ada? Kalau cabaran sebagai pelajar untuk belajar dalam semester ni dengan selesa dengan baik, cabarannya berada di rumah. Yang kedua, masalah internet contohnya kan. Yang ketiga, kawan-kawan yang tidak support dalam buat tugasan contoh kan. Itu cabaran. Dalam menghadapi globalisasi ni juga ada cabaran dia. Cabaran yang pertama dari segi perubahan. Perubahan trend dalam pelbagai aspek. Kalau zaman dulu kita pendidikan hanya bergantung 100% pada guru kan. Kita pergi sekolah belajar, guru bagi kerja kita jawab. Tapi sekarang berubah dari segi pendekatan pendidikan, wujudnya teknologi. Semua merujuk internet. Semua buat latihan pun berdasarkan pada internet. Secara maya kan, rujukan secara maya, tanpa lagi rujukan pada buku-buku fizikal kan. Itu yang pertama, perubahan. Kemudian inovasi, cabaran dalam mengadaptasi inovasi dalam pelbagai sistem. Wujudnya pembaharuan dalam setiap bahagian lah.
Inovasi ni satu yang baru kan. Satu yang baru. Maksudnya kita nak cuba sesuaikan, adaptasikan perkara yang baru, benda yang baru dalam pelbagai sistem tu, itu satu cabaran. Kan contohnya kalau dulu jawab peperiksaan menggunakan kertas dan pensel atau pen. Sekarang jawab peperiksaan menggunakan teknologi. Hanya klik dan sebagainya kan. Itu pun kena adaptasilah inovasi yang baru dalam sistem pendidikan. Contohnya kan. Kemudian akhlak. Adab dan akhlak dalam pelbagai lapisan masyarakat semakin membimbangkan. Itu cabaranlah, cabaran dalam globalisasi. Kalau orang yang zaman dulu mereka tiada internet, tiada game, tiada handphone dan sebagainya. Jadi mereka bermain secara fizikal dengan kawan-kawan di luar rumah contohnya kan. Berlari sana sini. Tapi sekarang permainan pun telah berubah. Hanya menghadap gadget masing-masing bermain game secara maya. Itu pun kesannya pun memberikan akhlak lah, dalam bentuk akhlaknya akan wujud sikap mementingkan diri sendiri. Kan bermain pun hanya dengan diri sendiri, tidak hiraukan masyarakat dan sebagainya kan. Itu kesan dari segi akhlak lah. Kemudian dari segi ideologinya kemasukan pelbagai ideologi barat. Dalam globalisasi itu, dengan pelbagai maklumat yang ada itu, maka dalam masa yang sama ideologi pun masuk sekali dalam penyebaran tanpa sempadan tadi. Kan? Manusia kita boleh tahu tentang ideologi hedonisme atau apa dia. Bagaimana cara mereka berhibur. Bagaimana pandangan mereka tentang kejantinaan, kan LGBT. Bagaimana pendekatan mereka tentang bebas dalam bersuara dan sebagainya kan. Maka itu pun termasuk sekali. Kita pun akan terkesan juga kalau kita tidak dapat tanganinya dengan cara yang baik ikut agama Islam kan. Itu cabaran. Okay. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya ada 5 kat sini. Kita lihat yang pertama tu ialah tidak menjadi masyarakat Islam yang bersifat mengamati, menunggu dan melihat. Wait, watch and see. Ini kesimpulan. Kita tidak boleh menjadi masyarakat yang hanya bersifat tunggu dan lihat. Tak boleh. Kan? Kita bukan hanya kena tunggu dan lihat. Kita kena belajar, kita kena tahu, kita kena kaji. Kita kena juga aplikasikan apa yang kita tahu tadi supaya kita tidak terkesan dengan agenda-agenda tersirat di sebalik globalisasi kan. Yang kedua, kita kena kukuhkan diri kita dengan ilmu agama dalam mendepani isu globalisasi dari pelbagai segi. Kan kita dah tahu dah globalisasi ni dibawa ideologi yang sesat, pelbagai maklumat, walaupun ada negatifnya, ada juga positifnya. Maka kita kena kukuhkan diri kita lah dengan ilmu agama yang cukup supaya kita dapat tapis, dapat saring mana yang positif kita ambil, mana yang tak positif atau negatif kita tak ambil. Kita dapat tangani dengan sebaiknya lah. Yang ketiga, kita cuba aplikasi ilmu yang dipelajari dalam Islam supaya tidak terjebak dalam kesan negatif globalisasi. Cuba aplikasikan. Ataupun kita kena amalkan. Dah tahu, kena amalkan. Kalau tahu tak amal, maka terjebaklah. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, kita kena bersedia dalam mengadaptasi hasil globalisasi agar tidak ketinggalan. Kita dah tahu globalisasi itu ada positif, ada negatifnya. Maka yang positifnya tu, kita kena cepat-cepat adaptasi, kena cepat-cepat sesuaikan diri kita dengannya supaya tidak ketinggalan. Zaman sekarang ni dalam bidang pendidikan, kalau kita tidak tahu tentang internet, tidak tahu tentang buat tugasan menggunakan rujukan secara maya online, maka akan ketinggalan kan. Kalau nak pergi perpustakaan dah tak boleh pergi dah. Kan macam mana nak rujuk maklumat dekat perpustakaan melalui buku-buku fizikal kan. Jadi kita kena guna buku secara maya, secara soft copy saja kan. Kalau tak tahu, tak dapat adaptasi, maka akan ketinggalan. Okay, kemudian yang kelima tu memanfaatkan faedah globalisasi dalam merealisasikan tuntutan agama terhadap manusia sebagai khalifah. Fungsi atau matlamat utama manusia kita dah tahu sebagai insan hanya 2 sahaja, sebagai hamba dan sebagai khalifah. Maka kesemua perkembangan yang ada kat dunia ni kan kita diminta untuk memakmurkan bumi sebaiknya. Jadi kita kena memakmurkanlah. Kita kena memakmurkan teknologi yang ada tu sesuai dengan matlamatnya, itu sebagai khalifah dan sebagai hamba. Semuanya kena memudahkan. Contohnya kalau kita lihat dengan kesan pandemik COVID-19 ni, kalau musim raya perayaan Aidilfitri sebelum ni, waktu bulan puasa kan kena bayar zakat fitrah. Kan? Sebab adanya teknologi, maka menggunakan bayaran zakat fitrah secara maya saja. Kita tekan klik dah bayar kan. Baca lafaz dia apa dia, doa dia apa dia. Dah selesai tunai zakat fitrah secara maya menggunakan kemajuan teknologi. Tu nak katanya globalisasi itu ada bagusnya, ada tak bagusnya. Tapi kita kena gunakan yang bagusnya untuk tuntutan agama kita. Itu yang kelima lah.
Maka itulah kesimpulannya daripada topik globalisasi. Okey, setakat tu saya